Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Yayasan Undang Johor YUJ menyerahkan dana endowment berjumlah RM1 juta kepada pihak Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi membangunkan semula tanah adat yang terbiar dan memperkasakan pendidikan anak-anak di daerah berkenaan. Ketika berucap pada majlis penyerahan dana itu di Johor Negeri Sembilan, Undang Luak Johor, Datuk Muhammad Abdullah berkata kerjasama universiti adalah penting bagi membantu mentransformasikan beribu ekar tanah adat yang terbiar melalui kepakaran khususnya dalam sektor pertanian, penternakan dan perikanan di Johor dan daerah lain di Negeri Sembilan. Terdahulu, Datuk Muhammad Abdullah menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA antara UKM yang diwakili oleh Naib Chancellor UKM Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman dengan Undang Luak Johor yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Ghazali Muhammad Yassin. Seramai 11 juta pendatang terpaksa berjalan kaki beribu batu untuk pulang ke kampung halaman selepas kehilangan pekerjaan akibat pelaksanaan perintah berkurung COVID-19 yang terpanjang di India pada tahun 2020. Kebanyakan mereka berjalan kaki di bawah cuaca panas terik sehingga ada yang meninggal dunia akibat kepenatan dan kemalangan. Koordinator Gabungan Rakyat Bekerja Chandran Kumar memaklumkan bahawa pekerja tidak rasmi India mengalami 23% potongan gaji berbanding pekerja rasmi iaitu 4% pada tahun 2020. Sebaik saja perintah berkurung dilaksanakan, pihak Kerajaan Persekutuan dan Negeri melancarkan beberapa siri skim kebajikan untuk golongan miskin. Bagaimanapun, pelaksanaan kebanyakan bantuan tidak dilaksanakan dengan baik atau lambat. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesediaan anda bersama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 28 Januari dalam tahun 2010, wacana pendidikan fatwa penggunaan lafaz Allah dirasmikan oleh Datuk Haji Wan Muhammad bin Datuk Syekh Abdul Aziz, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di Putrajaya. Wacana ini diadakan bertujuan untuk memberi maklumat dan penerangan yang tepat kepada masyarakat Islam mengenai penggunaan lafaz Allah dari sudut Islam dan undang-undang negara. Wacana ini merupakan anjuran pihak JAKIM dan dihadiri seramai kira-kira 1,200 orang peserta daripada pelbagai agensi. Sebanyak 4 kertas kerja telah dibentangkan pada wacana ini. Kertas kerja pertama bertajuk Keabsahan Penggunaan Nama Allah Hanya Untuk Orang Islam dan kertas kerja kedua pula bertajuk Hikmah di Sebalik Isu Lafaz Allah, Satu Analisa. Implikasi penggunaan lafaz Allah merupakan kertas kerja ketiga dan kertas kerja terakhir pula bertajuk Penggunaan Lafaz Allah dari Aspek Perundangan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Jom korban PNP? Jap. Korban aku bisa dengar. Tapi ni PNP. First time dengar. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya pengurusan korban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Sempena Aidiladha tahun ini, Radio IKIM dengan kerjasama Korban.com akan menganjurkan program Korban Bersama IKIM. Nak cerita panjang sangat. Apa kata daftar je dulu? Hubungi Korban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada harta perbendaharaan syurga?" Abdullah menjawab, "Tentu aku mahu ya Rasulullah." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ucaplah,
لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 10:08 pagi dan masanya untuk saya Nur Hayati Paradi temankan anda mesti perkongsian aspirasi edisi Khamis hari ini 12 Mei 2022 bersamaan dengan hari ini kita dah berada di tanggal berapa Syawal hari ini? Hari ini kita dah ada di tanggal 11 Syawal 1443 Hijrah. Moga-moga Allah berkati semua sahabat pendengar. Moga-moga Allah sentiasa melindungi, merahmati kita semua insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, hari ini hari Khamis, ada yang berpuasa sunat hari Khamis hari ini bersekali dah juga dengan puasa sunat Syawal. Alhamdulillah, moga-moga Allah berkati dan Allah terima amal ibadahnya insya-Allah. Nak ucapkan terima kasih pada anda kerana terus setia bersama dengan IKIM. Nak terima kasih juga pada sahabat-sahabat Warna Pagi sebentar tadi bersama dengan Luqman dan juga Sufian. Jadi terima kasih pada mereka berdua telah pun berkongsi banyak perkara, ilmu dan juga informasi bersama dengan anda. Moga-moga memberikan impak positif juga untuk kita meneruskan kehidupan dengan lebih berlapang dada dengan setiap apa yang Allah berikan kepada hidup kita insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati kejap lagi maka kita bersama menerusi rancangan pertama Aspirasi 101 edisi Khamis, tak lain tak bukan kita ada tahsinul ibadah. Bakal bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk kali ini, dan kali ini kita bawakan secara ulangan kerana Ustaz berada di bumi Madinah untuk menunaikan ibadah umrah. Dia tak dapat menghubungi Ustaz, jadinya kita akan ikuti perkongsian dalam pengajian Matan Zubat dalam bab haji dan perihal haji dan juga umrah, untuk sama-sama kita buat sedikit revision ataupun ulang kaji insya-Allah menerusi perkongsiannya sebentar saja lagi. Jadi anda ikuti secara langsung di
Radio IKIM untuk sama-sama kita mendapatkan ilmu bersama dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Saat ini jom kita ada Naim Daniel dan juga Raihan, gabungan dua suara ini dalam Ya Rasulullah. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami, bertemakan saya Nurhayati Paradi. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucuk tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekat dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ku tahu cintamu kepada umatmu, ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Langkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Allah syafaat. Allahumma salli ya Rasul ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ya Habib ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman. Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, Alif, Ya, Lam. pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Pagi yang indah, disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran, motivasi pagi, halal bil Arabiyah, topik pagi, analisis, kesihatan, generasi dan topik Jumaat. Semua dalam warna pagi bersama Pian dan Luqman dari 6 hingga 10 pagi. Hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah untuk pengajian Matan Zubat, sambungan pengajian Matan Zubat insya-Allah untuk perkongsian kita pada hari ini. Dan bersama dengan kita, tak lain tak bukan, kita bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama kami lagi pagi ini untuk bersama kita menelaah pengajian Matan Zubat untuk bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah Ustaz. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan sedikit mukadimah Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Nurhayati Paradi dan sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada diriwayatkan sebuah perkataan daripada ulama yang berbunyi al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Bermula bala itu diwakilkan ataupun dijadikan perkataan sebagai wakilnya. Dijadikan perkataan itu sebagai wakilnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
amat menyukai yang disebut sebagai tafa'ul. Tafa'ul ini maksudnya bicara yang baik ataupun menyangka yang baik. Bila kita lihat sesuatu keadaan, maka kita bicarakan dengan bicara yang positif. Kita sangkakan dengan sangkaan yang positif. Maka inilah perkara yang dipanggil tafa'ul hasan, iaitu menyangka-nyangka yang baik daripada sesuatu isyarat, daripada sesuatu perbuatan ataupun daripada sesuatu peristiwa. Kita menyangkakan daripada peristiwa ini akan berlaku perkara yang baik. Yang inilah yang disebutkan sebagai tafa'ul hasan. Contohnya ketika sembahyang al-istisqa, imam akan mengubah kedudukan rida yang ada di atas bahunya. Bahagian hadapan akan diterbalikkan ke belakang dan bahagian bawah akan dinaikkan ke atas. Dengan tafa'ul bahawasanya Allah Ta'ala mengubah dan menterbalikkan secara atas dan bawah, depan dan belakang, maknanya menterbalikkan keadaan yang buruk ini secara keseluruhannya kepada keadaan yang baik. Dibuat dalam bentuk satu perbuatan yang perbuatan itu tidak boleh mengubah daripada kemarau kepada hujan, tetapi dikasatkan, ditafaulkan seperti mana diubah rida ini daripada kedudukannya secara total, maka diubahlah keadaan kemarau ini kepada keadaan yang baik, yang perubahan secara total. Begitu juga diajar bahawasanya apabila seseorang itu berdoa untuk menolak keburukan dan bala, maka diterbalikkan kedudukan tangannya. Diterbalikkan kedudukan tangannya itu dengan harapan semoga bala ataupun wabak ataupun keadaan yang ada sekarang ini diterbalikkan, diubah. Inilah yang disebut sebagai tafa'ul. Maka perkataan yang disebutkan tadi ini, bala itu akan diwakilkan dengan apa yang kita cakap. Maksudnya bila satu orang tu dia cakap, selalu bercakap dengan negatif, maka sebenarnya perkataan-perkataan negatif dia itu akan mengundang bala. Kalau dia selalu sebut, kehidupan saya ni susahlah, kehidupan saya ni sempitlah, kehidupan saya ni tak gunalah, maka sebenarnya dengan perkataan negatif yang diucapkan di atas lidah dia menjemput negatif itu ataupun bala itu datang dalam kehidupan dia. Oleh kerana itu orang tua-tua kita berpesan supaya cakap yang baik-baik sahaja. Walau bagaimana nakal pun anak kita lafazkan dengan lafaz. Anak bertuah, anak yang baik, dan seumpamanya. Dengan harapan, moga-moga kalimah yang diulang-ulang ini, walaupun sekarang ini belum lagi menjadi realiti, ia bakal diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua-tua berkata, kerana lidah badan binasa. Kerana lidah badan binasa, maka lazimkanlah lidah kita untuk bercakap yang positif. Walau sesempit mana pun kehidupan kita, bila ditanya tentang bagaimana keadaan kamu sekarang, maka kita jawab, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, syukur pada Allah. Disebut, diulang. Maka insya-Allah perkataan yang positif itu sebenarnya akan menjemput kebaikan untuk datang dalam kehidupan kita. InsyaAllah. So itu kata perkataan tu doa Ustaz ya. InsyaAllah. Dan kita akan mulakan pengajian Matan Zubaid kita kali ini untuk himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah baik yang ke-517. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada
satu lagi perkara yang wajib yang belum kita sebut secara terperinci, kita sudah menyebutnya secara sepintas lalu, iaitu masalah tawaf wada. Masalah tawaf wada. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, tawaf wada ini dia bukanlah amalan khas bagi haji dan umrah. Apa maksud dia bukan amalan khas bagi haji dan umrah? Maksudnya adalah tidak semestinya mereka yang wajib mengerjakan tawaf wada ini adalah mereka yang mengerjakan haji ataupun mengerjakan umrah. Tidak semestinya. Bahkan tidak semestinya orang yang mengerjakan haji dan umrah maka dia mesti melaksanakan tawaf wada. Maka oleh kerana itu pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, tawaf wada ini bukanlah amalan khas nusuk. Bukanlah amalan khas nusuk. Nusuk ini merujuk kepada haji dan umrah. Tawaf wada diwajibkan kepada siapa? Kepada sesiapa sahaja. Kepada sesiapa sahaja. Pertama, yang mahu meninggalkan. Yang mahu meninggalkan Mekah. Yang mahu meninggalkan Mekah, pergi ke destinasi yang jaraknya daripada Mekah 2 marhalah ataupun 90 km. Yang jaraknya daripada Mekah 90 marhalah. Daripada sempadan Mekah sampai ke tempat itu 90 km ke atas. Sekiranya kita ingin pergi ke sana, sama ada tempat yang kita pergi itu adalah memang rumah kita, seperti mana orang yang tinggal di sekitar, ataupun bukan, dia adalah orang luar, seperti jemaah haji Malaysia, jemaah haji Indonesia. Asalkan destinasi itu berjarak 90 km, maka sebelum meninggalkannya diwajibkan berdasarkan pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i untuk melaksanakan tawaf wada. Yang pertama. Yang kedua, ataupun mereka yang meninggalkan Mekah itu ingin pulang ke watan. Watan itu maksudnya tempat tinggal mereka, rumah mereka. Yang pertama tadi, pergi ke satu jarak yang jauhnya 90 km. Ataupun ingin pulang ke watan mereka, walaupun yang watan ni, walaupun watan itu ataupun tempat tinggal dia kurang daripada 2 marhalah ataupun 90 km. Contohnya, dia tinggal di satu kawasan yang luar daripada Mekah 50 km je, ataupun 60 km sahaja. Seperti orang yang tinggal di Jeddah, yang jaraknya tidak sampai 90 km, tetapi Jeddah itu adalah watan dia, tempat tinggal dia. Maka meninggalkan Mekah, pulang ke tanah air, diwajibkan melaksanakan yang dipanggil sebagai tawaf wada. Maka itu adalah kaedah dia yang kita mudah nak hafal. Siapakah yang wajib melaksanakan tawaf wada? Bila disebut wajib, maknanya apa? Maknanya kalau meninggalkannya, pertama berdosa. Yang kedua, perlu membayar dam. Pertama berdosa, yang kedua perlu membayar dam. Berdosa itu kalau dia tahu. Kalau dia tahu yang perlu ataupun wajib tawaf wada dulu sebelum pergi ke sana, tetapi dia tidak melakukannya, maka kalau setelah itu ataupun dalam program ini barulah dia tahu rupa-rupanya perlu tawaf wada, maka dia masih lagi perlu untuk membayar dam tersebut. Sama ada ketika kelak dia kembali ke sana mengerjakan umrah, maka dia tumbangkan seekor kambing, ataupun dia boleh titipkan, pesankan, wakilkan kepada sesiapa sahaja, mungkin daripada kalangan travel ataupun daripada kalangan kenalan dia yang mengerjakan umrah, untuk menjadi wakil bagi pihak dia melunaskan pembayaran dam, kerana dulu dia pernah
misalnya pergi ke suatu tempat yang jauhnya 90 kilometer daripada sepadan Mekah, dalam masa yang sama dia tidak melakukan tawaf wada'. Dan untuk tawaf wada' ini, dia ada sepotong hadis yang hadis inilah yang menjadi sandaran dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat sahih al-Imam Bukhari, umiran nasu an yakuna akhir ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil mar'ati al-haid. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang ramai diperintahkan. Siapa yang memerintahkan Nabi? Diperintahkan apa? Diperintahkan bahawasanya masa mereka yang paling akhir ketika berada di Mekah adalah di Baitullah. Maksudnya apa? Maksudnya perkara yang terakhir yang mereka lakukan sebelum meninggalkan Mekah adalah di Baitullah, iaitu melakukan tawaf. Bila di dalam hadis ini disebut sebagai diperintahkan, yang memberi maksud Nabi yang memerintahkan, dan perintah itu ditanggung atas makna perintah yang wajib, maka wajiblah mengerjakan tawaf wada' kecuali siapa? Kecuali pertama perempuan yang haid, yang kedua perempuan yang nifas, yang ketiga orang-orang yang mempunyai uzur yang tidak boleh melaksanakan tawaf wada' tersebut, seperti dihalang ke misalnya, maka mereka ini digugurkan daripada wajib melakukan tawaf wada'. Misalnya kita nak gerak dah pergi ke Madinah, ataupun kita nak bergerak balik dah, itu tarikhnya. Sedangkan ada di kalangan jemaah wanita yang uzur, adakah mereka perlu tunda penerbangan ataupun pergerakan ke Madinah? Tidak perlu menunda, kerana dikecualikan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, selepas tawaf wada' hendaklah menjadikan tawaf wada' itu perkara yang terakhir. Kalaulah selepas tawaf wada' kita ada melakukan perkara-perkara yang lain, maka ia boleh menyebabkan tawaf wada' yang kita buat itu terbatal, tidak dikira. Sebab tawaf wada' ini perlu dijadikan yang terakhir. Kalaulah selepasnya ada kita buat perkara-perkara yang lain, maka ia tidaklah dikira sebagai yang terakhir. Tetapi jangan salah faham pula, sebab ada sebahagian jemaah yang memahami sehinggakan untuk mengerjakan sembahyang 2 rakaat tawaf pun tidak dibenarkan. Itu tidak tepat. Dibenarkan. Disebut secara jelas oleh para ulama kita, sandarkan daripada hadis Nabi SAW, iaitu selepas tawaf wada' kita masih lagi boleh untuk mengerjakan sembahyang 2 rakaat, kita masih boleh pergi ke multazam berdoa, kita masih lagi boleh minum daripada air zam-zam. Dan kalaulah sebelum kita nak keluar tiba-tiba iqamat untuk solat fardu, maka kita boleh berhenti dan mengerjakan solat bersama dengan jemaah, dan setelah itu barulah kita pulang meninggalkan Masjidil Haram, pergi ke mana? Ke hotel kita kalau sekarang ini. Dan dibenarkan juga penangguhan keluar daripada Mekah itu disebabkan kesibukan dengan perkara-perkara yang ada berkaitan dengan keperluan perjalanan. Contohnya, dalam kitab menyebut dibenarkan untuk dia membeli makanan-makanan yang dia nak makan masa musafir. Dan dia dibenarkan untuk ikat barang. Jadi barang nak kena ikat dulu, nak kena punggah dulu, nak kena turunkan daripada hotel, nak kena masukkan dalam bas. Itu kan akan menyebabkan pertangguhan. Sepatutnya lepas tawaf wada' ni tinggalkan Mekah terus. Tetapi kalau ia dijarakkan ataupun ia tertangguh disebabkan yang disebut sebagai asbabus safar, seperti syira'uz zat, seperti syaddu ar-rahli, seperti mengikat barang, seperti memberi keperluan safar, maka ia masih lagi tidak menjejaskan yang disebut sebagai tawaf wada' itu
adalah tawaf yang terakhir sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Iaitu berkaitan dengan tawaf wada. Masya Allah, Masya Allah. Itu kita sebagai sambungan jugalah pengajian kita untuk bait yang ke-516 dan kita akan berhenti rehat ketika kembali selepas ini untuk sambungan bait yang seterusnya, bait yang ke-517. Anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita menerusi perkongsian tahsinul ibadah. Menerusi pengajian kita pada hari ini, kita bersama Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Bersama Ustaz pengajian kita, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai kita membicarakan rukun haji, kemudian wajib haji, sekarang ini tibalah masanya disebut pula sunat-sunat haji dan cara-cara mengerjakan ihram haji. Kata pengarang, wa sunna bad'ul haji thumma ya'tamir wal yatajarrad muhrimun wa yattazir. Terjemahannya, disunatkan mengerjakan haji dahulu, kemudian barulah melaksanakan umrah. Hendaklah seseorang lelaki menanggalkan pakaian berjahit dan memakai kain izar. Dan disunatkan memulakan haji kemudian umrah. Ini yang disebut sebagai haji ifrad. Kita sebut dulu. Ada lima sebenarnya kalau hendak diperincikan. Tetapi kalau diringkaskan, ada 3 kaifiat melaksanakan haji. Yang pertama ia disebut sebagai ifrad.
Yang kedua disebut sebagai tamattu'. Dan yang ketiga disebut sebagai qiran. Disebut sebagai qiran. Dan disunatkan memulakan haji, kemudian umrah. Haji, kemudian umrah. Ini disebut sebagai haji ifrad. Ingat, haji ifrad, kita melaksanakan haji terlebih dahulu. Setelah selesai amal haji, baru kita buat umrah. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil ataupun disebut sebagai haji ifrad. Haji ifrad. Mendahulukan haji sebelum daripada umrah. Dengan dilaksanakan haji, kemudian setelah itu kita melaksanakan umrah. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, haji ifrad disebut sebagai haji yang paling afdal dengan hujah. Dengan hujah bahawasanya haji Rasulullah adalah dilaksanakan secara ifrad. Ini hujah mazhab kita. Berdasarkan jumlah yang ramai daripada kalangan sahabat. Maksudnya sahabat daripada mereka yang bersama dengan Nabi melaksanakan haji, kebanyakan mereka meriwayatkan bahawasanya Nabi melaksanakan haji dulu, selepas itu barulah umrah. Di kalangan seramai sahabat itu, ada di kalangan mereka iaitu Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu adalah seorang yang pertama sahabat yang lama. Yang kedua, beliau ini terkenal sebagai seorang sahabat yang diambil berat untuk perhati, mencatat, meneliti amal-amal haji dan perbuatan-perbuatan Nabi SAW daripada mula Nabi keluar Madinah sampai Nabi selesai tahallul. Beliau ini telah meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW telah melaksanakan haji ifrad. Maka itu antara sebabnya di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, haji ifrad adalah lebih afdal. Dan sebab yang kedua, haji ifrad ini adalah haji yang kalau kita laksanakan, kita tak perlu bayar dam. Kalau haji tamattu', kita perlu bayar dam. Kalau haji qiran, kita perlu bayar dam. Adapun haji tamattu' tidak perlu bayar dam. Maka ulama Syafi'i beralasan, sesebuah haji yang tidak perlu bayar dam sudah tentulah lebih utama dan afdal berbanding yang kita perlu bayar dam seperti haji tamattu' dan haji qiran. Namun, ada namun pula. Namun, jemaah haji negara kita kebanyakannya melaksanakan haji tamattu'. Boleh dikatakan 90% kot, ataupun kurang sedikit daripada jemaah haji kita melaksanakan haji tamattu'. Sebabnya jemaah haji ini dia datang awal, khususnya trip yang paling awal. InsyaAllah tahun ini adalah haji dibuka untuk negara-negara luar melaksanakan haji. Semoga kita juga termasuk yang melaksanakan haji pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Cuma jemaah haji kita secara umumnya melaksanakan haji tamattu' kerana mereka yang akan tiba awal, dan sekiranya mereka melaksanakan haji ifrad terpaksa berada dalam keadaan ihram mungkin dalam masa sebulan, mungkin dalam masa 40 hari, maknanya lama. Tapi lama itulah yang menyebabkan dia punya pahala banyak dan menjadi afdal. Tetapi puratanya, berdasarkan pengalaman saya pun melaksanakan haji tamattu', iaitu jemaah melaksanakan haji tamattu' sebab mungkin khawatir kalau lama sangat berada dalam keadaan ihram, banyak telanggar itu telanggar ini, maka dilaksanakanlah haji tamattu', iaitu selesaikan dulu umrah. Bila tiba kelak nanti bulan haji ataupun musim haji, dekat dengan wukuf di Arafah, maka barulah berihram
untuk melaksanakan haji. Selesai. Yang pertama. Yang kedua, kata pengarang, وَلْيَتَجَرَّدْ مُحْرِمٌ وَيَتَّزِرْ. وَلْيَتَجَرَّدْ مُحْرِمٌ وَيَتَّزِرْ ini didatangkan dalam sirah amar. Dalam sirah amar. Iaitu kata pengarang, dan hendaklah menanggalkan pakaian oleh orang yang berihram. Menanggalkan pakaian. Jadi yang dimaksudkan dengan menanggalkan pakaian itu, maksudnya menanggalkan dari tubuhnya pakaian yang berjahit. Menanggalkan daripada tubuhnya pakaian yang berjahit. Bila disebut muhrimun, muhrimun ini adalah muzakkar, bukan muannas. Maksudnya hendaklah yang berihram daripada lelaki itu menanggalkan daripada tubuhnya pakaian yang berjahit. Bukan sahaja pakaian yang berjahit, juga hendaklah menanggalkan daripada kaki dia kasut yang boleh menutup tumit dan juga jari jemari dia. Dan untuk lelaki juga perlu menanggalkan daripada memakai sesuatu yang menutup kepalanya. Maka hukum menanggalkan itu adalah wajib. Bahkan walaupun ada khilaf, tapi muktamad dia apa? Sebelum kita ihram itu, kita sudah sedia pakai ihram. Bukan maknanya kita baru niat, kita niat nawaitul hajja wa ahramtu bilillah. Lepas niat baru sibuk nak tanggalkan baju. Sebelum itu sudah bersedia dalam keadaan memakai pakaian ihram, kemudian berniat. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab itu jemaah haji kita yang akan jemaah haji ataupun umrah yang akan berihram di qarnul manazil, di atas kapal terbang, bersiap sedia memakai ihram sejak daripada airport lagi. Maksudnya sejak daripada KLIA sudah menanggalkan pakaian berjahit dan memakai ihram. Mungkinlah dia masih bagi t-shirt lagi. Nanti nak dekat dengan kawasan yang disebut sebagai Qarnul Manazil, barulah akan tanggalkan t-shirt dan memakai rida ihram di bahagian atasnya. Waliyatajarrad muhrimun wa yattazir, dan hendaklah menanggalkan pakaian berjahit dari tubuhnya oleh muhrim lelaki, dan wa yattazir ni maksudnya memakai kain. Izar, memakai izar. Kalau rida yang tutup bahagian atas, kalau izar yang tutup bahagian bawah. Maksudnya memakai izar, memakai kain yang menutup bahagian bawahnya, dan sudah tentulah kain itu disyaratkan untuk ia tidak berjahit. Seterusnya, wa yartadil bayadha summa talbiyah wa an yatufa qadibun wal ad'iyah. Terjemahannya, sunat memakai pakaian berwarna putih, bertalbiyah, bertawaf kudum, iaitu tawaf selamat datang, dan membanyakkan berdoa. Yang ini pula sunat. Yang akan kita syarahkan ini perkara sunat. Apa perkara sunat? Wa yartadil bayadha, disunatkan bagi mereka yang melaksanakan haji dan umrah berihram untuk memakai pakaian berwarna putih. Yang atasnya pun putih, yang bawahnya pun putih. Jemaah lelaki baik, jemaah perempuan baik. Kalaulah jemaah lelaki dia nak pakai selain warna putih, boleh. Perempuan nak pakai selain warna putih, boleh. Tetapi disunatkan memakai putih, kerana putih itu adalah lambang kepada kebersihan dan kesucian. Moga-moga dengan warna putih di atas tubuh kita,
Allah bersihkan diri kita dari dosa dan Allah Ta'ala putihkan hati kita. Dan alasan ataupun hujah mengapakah kita kata disunatkan memakai warna putih, kerana mudah aja. Kerana Nabi SAW ketika melaksanakan haji baginda memakainya dengan berwarna putih. Jadi setelah itu pastikan tidak memakai sarung tangan. Sarung tangan ini lelaki pun tak boleh, perempuan pun tak boleh. Dua-dua tak boleh. Jadi dalam bab pakaian ni, perempuan paling ringan. Sebab perempuan yang pertama tidak boleh tutup muka dan yang kedua tidak boleh memakai sarung tangan. Selain daripada itu, tidak ada masalah bagi perempuan. Masalah pakaian berjahit tidak ada masalah. Masalah menutup kepala lebih-lebih lagi tidak ada masalah. Yang mereka dalam bab pakaian ini ingat dua sahaja, iaitu tidak boleh menutup muka dan tidak boleh memakai sarung tangan. Kata pengarang, wa yartadil bayadha summat talbiyah. Summat talbiyah. Jadi maksudnya sebenarnya dia tak sebut di sini sebelum lagi daripada semua itu adalah mandi. Sebelum lagi daripada semua itu adalah mandi. Mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Kemudian sebelum daripada mandi itu membersihkan bulu-bulu yang seharusnya ataupun disunatkan untuk dibersihkan. Kemudian disunatkan untuk memakai wangian. Yang disunatkan itu adalah memakai wangian di tubuh. Adapun memakaikan wangian di pakaian ihram, hukumnya harus, tetapi khilaful aula. Maksudnya lebih elok untuk tidak dipakai. Sebahagian ulama mengatakan makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka wangian yang kita pakai adalah di tubuh, disunatkan. Untuk perempuan, kalau dalam kitab dikata disunatkan perempuan ni pakai inai. Pakai inai, bukan inai hujung ni. Ini inai bagi cantik. Inai ni maksudnya dia kena lomo tangan dia, daripada jari ni sampai pergelangan, dia merahkan. Dia merahkan. Sebab kawasan itu kan tak boleh ditutup. Maka ditutup dengan warna inai. Jadi kelabu sikit tangan dia. Dia kelabu tangan dia. Maka memakai inai di situ. Kemudian setelah itu memakai wangian. Sayyidatina Aisyah mengatakan, aku telah memakaikan minyak wangi untuk Nabi dengan kedua tanganku ini ketika Nabi mahu mengerjakan ihram dan ketika Nabi selesai tahallul. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, seolah-olahnya masih lagi terbayang-bayang kilauan wangian yang ada di belahan tengah rambut Rasulullah. Maksudnya Nabi memakai wangian begini dan wangian itu dileritkan di atas di atas rambut yang memakaikannya Sayyidatina Aisyah. Jadi bila wangian itu disapu atas ni, maka dia akan ada macam berkilau. Dia akan ada berkilau kesan daripada minyak tadi. Maka kata Sayyidatina Aisyah, seakannya masih terbayang-bayang di pandangan mataku kilauan minyak wangi yang ada di belahan rambut Rasulullah SAW. Justru itu dalam mazhab Imam Syafi'i disunatkan memakai wangian. Kenapa disunatkan? Sebab selepas ini orang yang berada dalam keadaan ihram tidak lagi dibenarkan memakai wangian. Maka dia pakai dulu awal. Tetapi tidak digalakkan untuk memakainya pada pakaian kerana adalah sebabnya yang kita akan terangkan. Setelah mandi pakai. Kemudian setelah itu apa? Sembahyang. Setelah itu sembahyang. Sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram. Kita ingat kan kalau kita ingin melaksanakan umrah di Masjid Aisyah,
ada jemaah yang siap mandi di hotel. Ada jemaah yang akan pergi ke sana, mandi di sana. Kemudian kita masuk masjid. Kita melaksanakan sembahyang 2 rakaat sunat ihram. Dia sembahyang sunat ihram ini, dia boleh terlaksana hatta dengan sembahyang fardu pun. Contohlah, kita datang, kita masuk masjid, orang sedang sembahyang asar. Ataupun orang sedang sembahyang zuhur. Jadi sembahyang zuhur itu sudah boleh dikira sebagai sembahyang sebelum ihram. Sudah boleh dikira. Sebab maksud daripada sembahyang ihram ini maksudnya sebelum kita ihram, kita sembahyang. Sama ada sembahyang itu sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Hatta kalau sembahyang itu bukanlah sembahyang sunat ihram. Kita masuk masjid, kita sembahyang duha. Jadi sembahyang duha, kemudian kita ihram. Maka sembahyang duha itu boleh dikira sebagai sembahyang sunat ihram, tetapi di sisi Ibnu Hajar, untuk dia ingin mendapat pahala khas sembahyang sunat ihram, dia perlu sekalikan niat, iaitu niat sembahyang duha dalam masa yang sama niat sembahyang sunat ihram. Setelah itu, setelah sembahyang, maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kita disunatkan berihram itu setelah kenderaan kita bergerak. Kalau dalam mazhab Hanafi, selesai bagi salam, kita bertalbiyah di tempat duduk. Kita berniat di situ. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, ihram itu dibuat, kita tunggu dulu naik bas. Kemudian bila bas mula je bergerak, maka mulalah kita niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah, nawaitul umrata. Kalau kita naik bas, kalau kita naik unta, kalau kita naik motor, kalau kita jalan kaki, kita mula bergerak meninggalkan tempat tadi dan menuju ke Mekah, maka kita mulalah berniat. Dan bila kita berniat, kita bermulalah dengan talbiyah. Jadi disunatkan nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillah, kita sebutkan dalam hati dan kita sebutkan atas lidah. Kemudian kita lafazkan labbaik Allahumma bil haji. Kita labbaik Allahumma bil umrah, kita sebutkan dengan suara yang kuat. Kemudian kita setelah itu kita talbiyah seperti biasa. Masa mula-mula kita talbiyah, kita sebutkan kita labbaik Allahumma bil haji ataupun labbaik Allahumma bil umrah. Itu sekali je sebut. Kemudian kita teruskan talbiyah kita dan menjadikan talbiyah itu sebagai zikir yang lazim semasa kita berada dalam keadaan ihram sebelum kita mengerjakan tawaf. Itu kata mengarang summat talbiyah wa yatufa qadimun, dan orang yang datang melaksanakan haji, dia masuk saja Kaabah, dia disunatkan tawaf qudum. Tawaf qudum. Jadi tawaf qudum ini hanya ada untuk orang yang buat haji. Orang buat umrah tak ada tawaf qudum. Orang buat umrah dia sampai saja tawaf yang dia buat itu tawaf rukun. Tapi orang yang datang buat haji, kalau dia datang sebelum daripada wukuf di Arafah, sebelum wukuf kalau dia masuk Mekah sebelum wukuf, maka disunatkan dia masuk, dia terus tawaf, dia tawaf di tawaf sunat. Dia panggil tawaf qudum, tawaf selamat datang. Dan wal ad'iyah, dan memperbanyakkan doa. Jadi doa-doa tu kena hafal lah. Kalau kita tak hafal, ada buku-buku yang menyediakannya, maka kita dapatkan untuk lebih banyak barakahnya, insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, kalau kita masuk Masjidil Haram tu, ada orang kata tahiyatul masjid dulu ke tawaf qudum terus, Ustaz? Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, begini, saya sebutkan, tahiyah ni maksudnya apa? Iaitu satu bentuk mengalu-alukan. Mengalu-alukan. Tahiyatul Muslim apa? Bila kita jumpa satu orang Muslim, apa perkara pertama yang kita tahiyahkan? Memberi salam. Jadi tahiyatul Muslim assalam. Ucapan ataupun perkara yang kita alukan seorang Muslim adalah dengan memberi salam. Dengan memberi salam. Tahiyatul masjid. Bila kita masuk masjid, apakah perkara yang kita buat sebagai mengalukan? Apa? Tahiyatul masjid. Sembahyang 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Tahiyatul Kaabah. Inilah mazhab Imam Syafi'i. Adapun tahiyah
kita sebagai kita mengalukan Kaabah, mengalu-alukan Kaabah, maka apa kita buat? Perkara yang pertama, tawaf. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi asalnya kalau kita masuk dan masih ada ruang masa untuk tawaf, maka tawaflah perkara yang pertama yang kita buat. Kerana tahiyatul masjid bagi Masjidil Haram adalah apa? Tawaf. Adalah mengerjakan tawaf. Mengerjakan tawaf apa? Tawaf sunat. Tawaf kudum ni hanya kalau kita baru datang daripada luar, kita sampai. Jadi yang ini kita datang daripada hotel, kita masuk masjid. Kita datang daripada mana, kita masuk masjid. Maka disunatkan. Tapi biasanya jemaah nak buat tu di mujahadah. Khususnya kalau zaman sekarang ini, kawasan Mataf itu tidak dibenarkan masuk, melainkan